Okay, Assalamualaikum. Saya semua. Selamat datang ke kelas Teacher Nuri. So, hari ni teacher nak ajar sains tingkatan 5, bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. So, hari ni kita fokus pada 2.1, gizi seimbang. Okey, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang merujuk pada pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan mengikut kuantiti yang betul. Okey, kenapa dia punya maksud gizi seimbang tu macam tu? Sebab setiap individu mempunyai requirement yang berbeza. Okey, kalau orang sihat lain, orang sakit lain. Okey, tapi basicnya kita punya gizi seimbang mesti dikaitkan dengan piramid makanan. Okey, piramid makanan dan juga konsep pinggan sihat Malaysia. Cikgu rasa pernah dengar ni waktu tingkatan 2 kan? Biasa kalau sebelum-sebelum ni cikgu suruh budak nyanyi lagu suku-suku separuh tu. Ni suku-suku separuh ni, dia suku-suku separuh. Okey. Suku pinggan sumber karbohidrat. Okey, nasi ke, roti ke. Okey. Suku lagi sumber protein. Ini suku yang kedua. Okey. Separuh datang daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, bukan separuh tu nasi. Separuh tu mesti sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu pinggan sihat Malaysia. Okey, apa itu kalori makanan? Okey, kalori makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. So, mana-mana makanan kalau kita bakarkan dia, kita dapat jumlah tenaga. So, jumlah tenaga tu dikira sebagai kalori makanan. Okey. Now, macam mana kita nak tengok unit kalori makanan? Okey. Unit kalori makanan biasa diukur dengan unit kalori, kilokalori. Kilokalori ni macam biasalah convert daripada kalori ke kilo times 1000 darab 1000. Okey, joule, kilojoule. Okey. So apakah unit SI bagi tenaga? 1 kalori bersamaan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4200 joule. So bahagi 1000 kita akan dapat 4.2 kilojoule. So, unit SI bagi kalori adalah joule per kilogram. J per kilogram. Okay. So, nilai kalori yang basic dari sumber Grasvenor and Smalley 2000. So, nilai kalori bagi karbohidrat adalah 16.7. Protein juga 16.7. Manakala lemak 37.6. More than twice the calorie for carbohydrate and protein. So, untuk lemak, kandungan kalorinya lebih 2 kali ganda daripada karbohidrat dan protein. So, macam mana kita nak tentukan nilai kalori? Kalau dekat sekolah, kita pakai ni lah. Okey, kita gunakan kalorimeter ala-ala sekolah. Simple je. Okey, kita akan pakai tabung didih. Okey, sini kita letakkan plastisin. Ada jarum, biasa kita bakar kat sini. Sampel makanan. Sampel makanan ni kita akan bakar. Lepas tu kita ada termometer untuk mengukur perbezaan suhu air. Suhu sebelum dan suhu selepas pembakaran makanan. Okey, ini radas yang kamu akan gunakan. Kamu akan set up untuk eksperimen mengukur nilai kalori makanan bagi sampel makanan yang berbeza. Okey, untuk industri ataupun syarikat-syarikat untuk diorang tentukan berapa nilai kalori, diorang gunakan peralatan dinamakan calorimeter bomb. Okey, calorimeter bomb. Okey, untuk yang ni tunggu kamu datang sekolah lah kamu buat kat sekolah dengan cikgu. Okey. Okey, kita tengok makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. So, eksperimen kita adalah eksperimen 2.1 untuk menganggarkan nilai kalori dalam beberapa sampel makanan dengan menggunakan kalorimeter. So, dalam kalorimeter, seperti cikgu terangkan tadi, kita menggunakan tabung didih. Dan dalam tabung didih tu, kita isikan air suling dengan kuantiti yang tetap. Okey, so sebab dalam formula kita ada jisim air, berapa gram. Lepas tu kita akan sambungkan jarum yang besar pada plastisin. Kita akan lekatkan sampel makanan pada jarum dan sampel makanan akan dibakar. So, sebelum kita bakar sampel makanan, kita catatkan dahulu suhu awal. Okay, contoh kalau kita gunakan kacang tanah dulu, kita catatkan suhu awal. Sebaik saja kacang tanah dibakar, kita akan perhatikan bacaan suhu pada termometer. Okey, sehingga nilai maksimum pada termometer tersebut
Lepas tu dah dapat nilai maksimum. Okey, dah sampai habis sampel makanan terbakar. Kita tengok balik apa suhu maksimum tadi dan catatkan suhu terakhir. Lepas tu kita kalkulatkan perubahan suhu. Okey, kita kalkulat perubahan suhu. Kita kira suhu akhir tolak suhu awal untuk mendapatkan perubahan suhu. Okey, next kita ulang juga eksperimen tu dengan ikan bilis, roti dan apa-apa sampel makanan yang cikgu awak provide dekat sekolah. So lepas tu dah dapat segala maklumat dekat sini. Okey. Kita masukkan nilai. So 4.2 ni adalah unit tadi, unit untuk satu kalori makanan 4.2 joule. Okey, kita masukkan jisim air dalam kes ni 10 gram. Perubahan suhu yang ni nilai kamu tadi. Masukkan sini. Okey, jisim sampel makanan kalau kita gunakan 1 gram, masukkan 1. So darab 1000. Okey, sebab tu kita tukarkan kepada kilojoule. Okey, kilojoule, kilokalori. Okey, dah dapat nanti dah kira. Tambah lagi satu kolom kat sini. Untuk masukkan dia punya nilai kalori makanan. Okey, ni kalorimeter. Okey, kita tengok kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, contohnya, ada beberapa masalah kesihatan yang melibatkan jumlah pengambilan kalori yang tidak sihat. Okey, yang pertama adalah obesiti. Okey, obesiti berpunca daripada pengambilan makanan yang tinggi nilai kalorinya. Biasa obesiti ni kan dikaitkan dengan pengambilan lemak dan karbohidrat yang tinggi. Okey, so kalau kita ambil makanan yang kaya dengan lemak dan karbohidrat untuk satu jangka masa yang panjang, okey, dia boleh menyebabkan kita mengalami obesiti. So once kamu ada obesiti, kamu akan mempunyai risiko yang tinggi untuk menghidap penyakit seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kencing manis. Arteriosklerosis adalah keadaan di mana salur darah ataupun arteri kamu terdapat enapan lemak. Okey, enapan lemak. Okey, pun belajar masa menengah rendah pernah belajar ni. Dan juga tekanan darah tinggi. Sebab bila ada blockage, bila ada saiz lumen salur darah kamu mengecil, dia akan menyebabkan tekanan darah mengalir dengan perlahan. So jantung terpaksa bekerja lebih keras untuk mengepam darah, menyebabkan tekanan darah kamu jadi tinggi. Okey, masalah kesihatan yang kedua adalah anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni adalah masalah, kalau ikut dia bermula dengan masalah mental sebenarnya, gangguan jiwa, yang mana individu tersebut enggan untuk makan. Okey, sebab setiap kali dia nampak badan dia dekat cermin, dia nampak dia terlampau gemuk walaupun tulang rusuk dah nampak. Okey, so cikgu kata dia ada masalah jiwa sikit lah. Okay. So bila orang tu dia mempunyai masalah anorexia nervosa, dia menghidapi masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Sebab bila dia enggan makan, badan dia akan kekurangan nutrien. Okey, next adalah arteriosklerosis. Artero adalah sejenis penyakit arterio. Okey, beza antara artero dengan arterio, artero adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Manakala arterio adalah pemendapan lemak pada arteri. Okey. Bila ada kolesterol, dia akan jadi keras. Okey. Mendapan tu akan keras. So, mendapan tu akan keras. Tambah pula ada kalsium kat situ, lagi keras. So, lumen arteri tadi akan menjadi sempit, menyebabkan tekanan darah tinggi. So, lebih kurang macam atas. So, bila lumen sempit, dia akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Macam mana jadi penyakit jantung? Okey. Bila arteriosklerosis ni berlaku pada salur darah jantung. Bukan salur darah yang kamu belajar masa menengah rendah tu, yang 4 salur darah utama tu, yang aorta, vena pulmonari. Bukan yang tu. Ni salur darah yang berada di luar jantung. Nak pelukis ke? Ni yang kamu belajar masa tu kan? Bukan yang ni. Ni kat bahagian luar. Okey, contoh ni bahagian luar jantung. So, cikgu tutup ini. Nampak macam jantung bahagian luar kan? Okey. So, kat luar ni dia ada salur darah. Cardiac artery tak silap cikgu nama dia. Okey, bayangkan salur darah kat sini ada blockage. Okey, sini ada tersumbat kat sini. So, kawasan ini kawasan ini tidak menerima oksigen. So, dia akan mengganggu proses pengecutan dan pengenduran otot. So, bila dia mengganggu proses tu,
dia akan menyebabkan sakit jantung. Okey. Kalau kes yang sama juga berlaku pada salur darah dalam otak, boleh mengundang kepada stroke. Ni cikgu cerita just asas sahajalah ya. Kan? Jadi awak tahu atherosclerosis tu boleh menyebabkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okey, next adalah diabetes mellitus, juga dikenali sebagai kencing manis. Okey, diabetes mellitus. Okey, ini berlaku jika kamu mengambil makanan yang kaya, makanan kaya dengan gula untuk jangka masa yang panjang. Bukan setakat gula, every food yang memang kamu cakap, cikgu saya makan roti tak ada gula. No. Pembuatan roti tu sendiri, yeast sendiri memerlukan glukos. So dia letak gula. Lepas tu nak bagi roti tu sedap awak makan, tambah lagi gula. Krim lagi gula. So jika awak consume roti krim dalam, contoh setiap kali waktu rehat sekolah, waktu tengah hari sebelum kelas petang ke kelas tambahan ke apa, kau consume benda yang macam tu untuk jangka masa yang panjang, so awak akan mendapat risiko yang tinggi untuk mendapatkan diabetes mellitus. Minuman berkarbonat, minuman yang kaya dengan susu pekat manis. Okey. So bila kamu ada diabetes mellitus, dia akan menjejaskan penglihatan. Sebab apa? Pesakit kencing manis risiko pada sistem saraf. Okey. Kesihatan ginjal akan terganggu dan luka lambat sembuh. Sebab apa? Kita punya proses pembekuan darah ataupun pembekuan darah tu akibat luka, dia lambat berlaku jika kandungan gula dalam darah kita terlalu tinggi. Okey? Yang terakhir, kita tengok masalah kesihatan dengan tekanan darah tinggi. Yang ini jika kamu mengambil makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. So, bila darah kamu mengandungi garam yang tinggi, dia menjadi lebih pekat. So, bila dia pekat, dia lambat mengalir. Okey, dia lambat mengalir. So, sama juga jantung terpaksa mengepam lebih kuat. So, dia akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kenapa jadi stroke juga? Bila darah lambat mengalir, sometimes boleh berlaku trombosis ataupun darah beku pada salur darah. Okey? Ni yang pelajar suka sangat. Setakat pelajar rasa dewasa pun ada suka ni. Okey? Pengambilan makanan segera dan makanan rapuh terhadap kesihatan. Okey, awak tengok ni apa ni? Yes. Memang tak penat lollipop, ngantuk-ngantuk dalam kelas cikgu telan gula-gula. Kek. Okey. Burger. McD dekat dengan sekolah. Okey. Keropok-keropok, jajan-jajan ni semua. Okey. Langsung tak ada khasiat. Okey. Makan kenyang tapi tak ada khasiat. Lepas tu garam tinggi menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit jantung, kerosakan ginjal. Okey. Beli minuman bergas, air kotak dan sebagainya. Awak tengok dekat label tu, dia tulis apa? Pewarna tiruan, pemanis tiruan. Okey? Semua food additive ni, bahan-bahan tambahan dalam makanan ni semua menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus, kerosakan hati dan ginjal. Kenapa kerosakan hati dan ginjal? Sebab hati dan ginjal berfungsi untuk menapis. Okey, semua partikel ataupun toksin yang ada dalam badan awak, terutamanya hati dia fungsi untuk membersihkan darah awak. Hati dan ginjal. Ginjal ni terutama untuk air lah. Bila ambil gula berlebihan, obesity, kerosakan gigi. Ni kena remember ni, benda-benda macam ni selalu kalau keluar exam, budak selalu lupa kerosakan gigi. Okey? Peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Zaman sekarang, budak sekolah pun dah ada darah tinggi, dah ada kencing manis. Okey? Benda biasa pula dalam zaman sekarang. Menakutkan kalau awak daripada muda dah ada diabetes mellitus. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Kalau awak perempuan, doktor memang nasihatkan awak untuk tone down awak punya kencing manis tu. Rawat sikit, kurangkan sikit. Sebab dia awak berisiko saya cakap susah untuk mengandung. Kalau tak pun akan mengganggu fetus dalam kandungan jika awak berada dalam keadaan kencing manis semasa kehamilan. Okey. Okay. Kafein dalam minuman bergas menyebabkan awak susah tidur, kerisauan,
ketagihan. Kafein. Bukan setakat dalam minuman gas, ada setengah-setengah minuman lain juga mengandungi kafein. Ketagih. Sebab kafein adalah sejenis dadah stimulus. Okey, dia merangsang saraf awak, menyebabkan awak lebih aktif dan awak tidak mengantuk. Itu maksud dia susah tidur. Okey. Selesai dah lah kelas kita hari ni. Okey. Disebabkan kelas kita dah selesai, macam biasa, Teacher Nuri akan bagi kerja. Okey. Rujuk buku teks, muka surat 56. So, awak minta mengadakan aktiviti perbincangan secara berpasangan. Boleh berpasangan, boleh bertiga, boleh. Kalau rasa macam kawan tu kaki tumpang, tumpang nama je. Dekat hasil kerja kan. Kerja tak buat. Tak pun sumbangkan idea 2-3 patah. Lepas tu tak buat kerja lagi dah. Okay? Tak payahlah cari orang macam tu. Okay? Kalau tak pun carilah idea macam nak suruh buat kerja. Okay? Cari maklumat. Okay, ikut ni. Cari maklumat pasal kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak cukup atau berlebihan. Okey, cikgu tak ada cerita pasal jumlah kalori tak cukup tadi Malnutrisi cikgu tak cerita. Sebab benda tu dah belajar masa menengah rendah. So cari sendiri. Okey. Hubungkan antara gaya hidup dan corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Gaya hidup, corak pemakanan masyarakat Malaysia masa kini. Okey, sekarang orang tak masak kat rumah kan? Semua order. Order semua dari luar. Okey. Dan juga kesan restoran yang beroperasi sepanjang masa, restoran makanan segera, pengiklanan makanan rapu di media. Ini banyak ni. Makanan pelik-pelik keluar kat TV. Okey. Terhadap corak pemakanan dan kesihatan masyarakat Malaysia. Buat cari maklumat ni, lepas tu bentangkan hasil perbincangan. Jangan cikgu bulat-bulat dari buku. Okey. Bincang. Brainstorming dengan kawan. Perlu buat Google Meet. Okey. Bincang hasil perbincangan kumpulan dalam bentuk persembahan multimedia. Yang ni cikgu bagi kebebasan pada awak. Okey, biasa cikgu bagi kerja PowerPoint kan. Kalau kamu ada idea cara nak buat video, jadikan dia video. Poster pun boleh. Gunalah apa-apa aplikasi. Sekarang dah berlambak aplikasi. Cikgu pun belajar macam-macam. Okey. So, kalau anda bukan pelajar SMK Tunku Syed Idrus Kampil, ini boleh rujuk cikgu kamu lah. Kalau cikgu kamu suruh buat, baru buat. Okey, tapi kalau cikgu tak suruh, kalau kamu nak cuba buat pun boleh juga. So, ini kemungkinan besar mungkin boleh keluar sebagai soalan kebat. Okey, jangan lupa klik like dan subscribe channel teacher. Doakan cikgu sihat. Cikgu diberi kelapangan masa untuk menambah banyak lagi video pengajaran untuk anak-anak murid cikgu. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Bye-bye.